الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia dan Chancellor Yusim, Profesor Dr. Muhammad Muda. Yang berbahagia Dekan Pendidikan dan Inovasi, Profesor Dr. Hajah Mustafa Muhammad Hanifah. Yang berbahagia Pendaftar Yusim, Encik Muhammad Ridwan Rozali. Profesor Madya Dr. Adnan Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Pendidikan Quran dan Sunnah. Profesor Madya Dr. Mustaqim Muhammad Zarif, Pengarah Institut Kefahaman Quran dan Sunnah. Yang berbahagia ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan Yusim, pegawai-pegawai kanan Yusim, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Bagi pihak penganjur majlis penyampaian skim insentif Hufaz Quran kali kedua, kami mengadu-ngadukan kehadiran yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia dan hadirin sekalian ke majlis penyampaian skim insentif Hufaz Quran kali kedua. Semoga perhimpunan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi memberkati lagi majlis ini, majlis mempersilakan Ustaz Nur Azman Alias, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, bagi memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. InsyaAllah saya akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim secara murattal, bermula dari surah Al-Fatihah ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh, mengikut bacaan jama' Qira'atul Ashri Surah, Tariq Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah. Diikuti dengan surah Al-Baqarah bermula dari ayat yang pertama hingga kelima, mengikut riwayat Hafs an Asim, Warsh an Nafi' dan As-Susi an Abi Amr, Tariq Asy-Syatibiyah. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dan majlis melakukan jutaan terima kasih atas bacaan yang telah diperdengarkan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif, Pengarah Institut Kefahaman Quran dan Sunnah, bagi menyampaikan ucapan aduan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Yang berbahagia Naib Chancellor USIM Profesor Datuk Dr. Muhammad bin Muda,
Yang berbahagia Dekan Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Hajah Mustafa Muhammad Hanifah. Yang berbahagia Pendaftar USIM Encik Muhammad Haizwan Rozali, Profesor Madya Dr. Adnan Muhammad Yusuf, Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Yang berbahagia ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan USIM, pegawai-pegawai kanan USIM, serta wakil-wakil dari Darul Quran, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sharifah Roziah, Pusat Pendidikan As-Sa'idiyah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan perkenannya jualah dapat kita bertemu dan berkumpul dalam sebuah majlis di pagi hari Isnin yang serba indah ini. Sesungguhnya nikmat keimanan dan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua merupakan suatu perkara yang sewajarnya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sentiasa mensyukuri akan segala nikmatnya dan mematuhi segala perintahnya. Para hadirin yang saya muliakan sekalian, tujuan kita berkumpul pada pagi ini adalah untuk meraihkan para hufaz Al-Quran yang telah berjaya dianugerahkan skim insentif hufaz Quran ataupun iHufaz USIM untuk kali kedua. Untuk makluman semua, skim iHufaz ini merupakan suatu skim berbentuk insentif yang disediakan oleh pihak universiti kepada semua warganya yang menghafaz Quran, bukan sahaja sebagai satu bentuk pengiktirafan kepada mereka, bahkan juga sebagai satu bentuk dorongan untuk membudayakan penghayatan Al-Quran dalam kehidupan setiap warga kampus ini. Sebelum dianugerahkan skim ini, para peserta akan melalui satu proses saringan dan perujian untuk memastikan penerima skim ini merupakan mereka yang benar-benar layak sahaja dan menepati kehendak dan objektif yang disasarkan. Untuk siri skim iHufaz kali kedua ini, majlis saringan telah diadakan pada 19 November 2011 yang lepas. Sambutan yang diberikan juga amatlah memberangsangkan dengan jumlah penyertaan seramai 152 orang. Walau bagaimanapun, daripada jumlah tersebut, hanya seramai 18 orang peserta sahaja yang layak untuk diuji hafalan dan bacaan mereka dalam sebuah majlis perujian yang telah dilaksanakan pada 26 November 2011. Hasilnya, seramai 17 orang pelajar berjaya dan layak dianugerahkan skim iHufaz USIM buat kali kedua dalam 3 kategori, iaitu kategori hafalan juzuk amma, kategori hafalan 15 juzuk dan kategori hafalan 30 juzuk. Untuk memastikan ketekalan dan kualiti skim iHufaz ini setanding dengan skim seumpamanya yang dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain, sebuah panel hakim yang berwibawa telah ditubuhkan yang terdiri dari kalangan warga USIM dan juga pihak luar yang berpengalaman luas dan berkepakaran dalam bidang Quran. Kolaborasi yang baik serta komitmen yang jitu yang telah ditunjukkan membuktikan kepedulian masyarakat Islam di Malaysia terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala dalam usaha untuk memertabatkannya. Para hadirin yang saya muliakan, skim iHufaz ini sebenarnya merupakan salah satu daripada program yang diamanahkan penganjurannya di bawah Institut Kefahaman Quran dan Sunnah ataupun IQ dengan kerjasama daripada pihak Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Selain skim ini, pihak IQ juga sedang giat merencana beberapa projek dan program yang bersifat rentas disiplin dan pengintegrasian ilmu dalam usaha untuk memasyarakatkan Quran dan Sunnah dan meletakkannya sebagai titik pusat kehidupan manusia. Adalah diharapkan agar menerusi kefahaman yang jitu akan epistemologi dan duduk letaknya Quran dan Sunnah dalam skema ilmu pengetahuan dan hierarki kehidupan manusia, akan berupaya memancarkan cahaya yang terang benderang
yang menyuluh segala kekeliruan dan menyelesaikan segala masalah yang melanda masyarakat manusia pada hari ini dan hari-hari mendatang. Hadirin yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini juga ingin saya rakamkan penghargaan saya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam melaksanakan skim iHufaz kali kedua ini dari awal hingga akhirnya. Setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan saya ucapkan kepada Yang Bahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad bin Muda, Naib Chancellor USIM, atas sokongan padu beliau terhadap skim ini. Demikian juga sekalung penghargaan saya tujukan kepada dekan dan juga pihak Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah di atas komitmen dan kerjasama baik yang telah diberikan. Tidak dilupakan panel-panel hakim yang arif dan bijaksana, ahli-ahli jawatan kuasa, para pelaksana, urus setiap program, para peserta, para hadirin yang hadir dalam majlis ini, seterusnya semua yang telah menyumbang dalam menjayakan program ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung, ribuan terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah SWT membalas sumbangan kalian dengan sebaik-baik balasan. Akhir kalam, marilah kita mendengar beberapa rangkap syair yang dikubah oleh Imam Syatibi rahimahullah mengenai kelebihan para pembaca Quran. Semoga ia dapat menyuntik semangat kita semua untuk mengaplikasikan kalam Allah yang mulia ini dalam segenap aspek kehidupan kita. Faya ayyuhal qari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjala hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was-safwatul mala. Mafhumnya, wahai para pembaca Quran yang berpegang teguh dan beramal dengannya dan yang mengagung-agungkannya dalam setiap keadaan dan ketika, bagi kedua-dua ibu bapa mereka kenikmatan dan kemuliaan yang penuh kegembiraan, dan dikurniakan dengan pakaian daripada cahaya yang bertatahkan mahkota dan perhiasan yang bergemerlapan. Bagaimanakah kiranya pula ganjaran kepada pembaca Quran itu sendiri? Sudah tentunya mereka diberikan penghormatan dan kemuliaan yang khusus di sisi Allah juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan aduan yang telah disampaikan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, bagi menyampaikan ucapan perasmian majlis penyampaian skim insentif Hufaz Quran iHufaz kali kedua. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi samilil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia Puan Semadia Dr. Anand Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mustaqim Muhammad Zarif, Pengarah Institut Kefahaman Quran dan Sunnah IQ USIM, yang berbahagia Profesor Dr. Hajah Mustafa Muhammad Hanifah, Dekan Pendidikan dan Inovasi USIM, yang berbahagia Encik Muhammad Haizwan Rozali, pendaftar USIM, ahli-ahli jawatan kuasa, pengurusan universiti, barisan dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, para pegawai kanan USIM, seterusnya barisan panel hakim, skim insentif Hufaz Quran iHufaz USIM, wakil-wakil daripada institusi Darul Quran, Ustazah Hasnah Muhammad Arsyad dan Ustaz Fakhruddin Abdullah, wakil Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Ustazah Wan Zaimah Wan Ibrahim, wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syarifah Rodiah Cik Muhammad Muazzam
Parmo, Wakil Pusat Pendidikan As-Sa'idiyah Tuan Haji Muhammad Muhsin Said Ahmad, juga ahli panel hakim untuk skim insentif hufaz Quran USIM, Wakil Bersekolah Menengah Agama Nilai Ustazah Nurmadiah Nurdin, seterusnya para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid daripada sekolah-sekolah yang hadir pada hari ini, dan juga seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya melafazkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis yang sangat penting dan sangat bermakna pada pagi yang mulia dalam dewan yang indah dan permai ini. Marilah kita juga sama-sama memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia dan inayahnya kita dipinjamkan sedetik lebih lagi umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilapangkan dada dan juga masa untuk kita terus sama-sama berusaha meninggikan lagi martabat dan juga kedudukan agama Islam dan dapat kita memperbaiki diri kita semua. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, tujuan utama majlis yang diadakan pada kali ini ialah untuk menyampaikan sedikit insentif kepada para hafiz Quran USIM yang telah berjaya dalam proses saringan dan juga majlis perujian hufaz Quran USIM yang telah diadakan baru-baru ini. Dan ini merupakan majlis yang kedua ataupun tahun kedua di mana kita mengadakan majlis seperti ini untuk terus memberikan pengiktirafan, dan majlis seperti ini akan insya-Allah kita teruskan lagi pada masa yang akan datang. Dan saya memang mengharapkan akan lebih ramai lagi yang akan tampil ke hadapan untuk melayakkan diri untuk diiktiraf sebagai hafiz ataupun hafizah di negara kita, ya, yang datangnya daripada USIM ini. Ada lagi institusi-institusi lain yang mengadakan program yang sama, dan ini salah satu daripada usaha kecil USIM untuk meramaikan lagi para hafiz-hafizah dalam negara kita. Seperti yang telah disebutkan tadi, kita difahamkan begitu ramai yang datang tampil, ya, lebih daripada 150 orang, ya, tapi akhirnya yang berjaya dan layak adalah seramai 18 orang seperti yang disebutkan tadi. Dan saya percaya di dalam USIM ini kita ada lebih ramai lagi, ya, jadi kita harus sambut perkara ini dengan jiwa matlamat yang murni, bukan tujuannya untuk bertanding dan mendapat insentif itu, tetapi sebenarnya untuk meramaikan lagi para hafizah dalam negara kita. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa di USIM ini kita ada banyak program pengajian, bukan saja dalam bidang Quran dan Sunnah, dalam bidang dakwah, bidang syariah dan undang-undang, tetapi dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang perniagaan daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, dalam bidang Sains dan Teknologi di Fakulti Sains dan Teknologi, daripada bidang bahasa di Fakulti Bahasa Utama, dan tidak ketinggalan daripada bidang perubatan daripada Fakulti Perubatan, dan juga bidang pergigian daripada Fakulti Pergigian. Jadi ini sangatlah penting kerana kita mahu mereka yang duduk berkecimpung di dalam bidang-bidang profesional yang lain, ya, juga meneruskan usaha, meneruskan keupayaan, kemampuan sebagai hafiz dan hafizah itu. Ya, kita mahu supaya cerminan
agama ini, agama kita yang syumul ini, yang menyeluruh ini, benar-benar menyeluruh. Bukan kata orang dalam bidang akidah saja, ya, yang hanya hafal Quran. Pada hari ini kita lihat para doktor, para saintis, para peniaga, dan ahli-ahli masyarakat yang lain juga adalah penghafaz Al-Quran. Inilah yang ingin kita ketengahkan, ya, dengan tujuan yang satu, iaitu supaya Quran dan Sunnah ini dapat dimasyarakatkan, iaitu kita menjadikan Quran dan Sunnah ini sebagai panduan hidup, bukan hanya untuk tujuan tertentu saja, bukan untuk tujuan ibadah saja, untuk menebalkan akidah sahaja, tetapi juga adalah untuk tujuan harian dalam kita mengurus kerja kita seharian sebagai seorang murid sekolah, sebagai seorang mahasiswa universiti, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang pentadbir, sebagai seorang pemimpin, sebagai ahli politik, sebagai ahli ekonomi, sebagai saintis dan sebagainya. Ini semua adalah bidang-bidang yang kita perlukan, di mana amalan Quran dan Sunnah ini sangat penting. Dan ini bertepatan sekali dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, dan juga Sunnah. Ya, kerana Quran itu adalah sumber ilmu yang muktamad. Jadi apa juga ilmu yang ada di dalam dunia ini ada di dalam Quran itu, ya, ada di dalam Sunnah itu, ya. Jadi kita harus berpegang kepada ini, harus mengenengahkan Quran dan Sunnah ini sebagai panduan hidup. Jadi bukan kata untuk kita pandai dalam ekonomi, kita belajar ekonomi tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Bukan kata kita ingin menjadi saintis, kita pandai tentang sains dan teknologi, kita tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ini adalah satu pandangan yang silap. Jadi pada hari ini kita kena perbetulkan pandangan ini, bahawa segala ilmu yang ada di dalam dunia ini adalah terkandung di dalam Quran dan Sunnah. Jadi kita harus menggunakan Quran dan Sunnah itu sebagai panduan kehidupan, panduan sebagai ahli profesional, panduan sebagai pemimpin, sama ada di peringkat masyarakat, keluarga ataupun negara, malah di antara bangsa sekali. Jadi inilah tujuan kita, ya. Jadi kita baru bermula dengan ini, dan saya berharap perkara ini akan disambut oleh semua, terutama sekali di kalangan para pelajar, para murid sekolah, ya, supaya ini dapat kita perbesar dan kita perkembangkan lagi. Saya pernah terbaca dalam satu buku lama dulu juga, ya, jadi lupa mana rujukan dia, tapi saya ingat bahawa buku ini ditulis oleh seorang tokoh bukan Islam, ya. Beliau ini seorang yang hebat, ya, daripada Israel. Dalam bukunya beliau mengatakan bahawa dia sebenarnya sangat takut kepada umat Islam, walaupun dia ini seorang tokoh yang hebat, orang bukan Islam daripada Israel. Dia kata dia takut sangat kepada orang Islam atas satu sebab, kerana orang Islam ini ada Quran. Tetapi dia kata pada hari ini dia tidak takut kepada orang Islam. Kerana apa? Kerana dia kata orang Islam tidak baca Quran. Jadi oleh kerana orang Islam tidak baca Quran, dia kata dia tidak takut pada orang Islam. Dan kalaupun orang Islam ini baca Quran, dia tidak faham. Jadi dia tidak takut kepada orang Islam, sebab orang Islam semua tak faham Quran, ya. Kalau dia kata orang Islam ni faham Quran pun, dia masih lagi tidak takut pada hari ini. Sebab apa? Sebab orang Islam ni tidak mengamalkan apa yang diajar oleh Al-Quran. Jadi dia masih tidak takut. Jadi hari ini kita nampaklah memang mereka dia tak takut. Orang Islam dia serang sesuka hati, dia pijak, dia kencing, dia boleh buat apa sajalah kepada orang Islam, sebab dia tak takut. Sebab dia tahu orang Islam tak baca Quran, orang Islam tidak faham Quran, orang Islam tidak mengamal Quran. Dia kata hatta kalau dia amal pun saya masih tidak takut. Saya masih tidak takut, katanya, ya, pada orang Islam ni. Sebab apa? Sebab orang Islam tidak istiqamah terhadap ajaran Islam. Bila dia sampai satu tahap saja, dia lupa Quran, ya. Dia anggap dia lebih besar daripada Quran, dia lupa segala kerajaan, dia lupa segala ajaran dalam Quran. Inilah dia cerita-cerita tentang kenapa kejatuhan negara-negara ataupun empire Osmaniyah, Abbasiyah,
Ini kerana pemimpin-pemimpin ketika itu lupa kepada Quran dan Sunnah. Dan hari ini kita ditunjukkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ini. Sekarang ini semua pemimpin-pemimpin Islam di negara-negara Islam, di Yaman, Tunisia, Mesir, ya sebut sajalah hari ini, semua ini negara-negara Islam yang besar, semua pemimpin dia jatuh. Pada awal pemimpin ini sangat disanjung, ada yang memerintah sampai 20-30 tahun, ya. Tapi apabila sedikit demi sedikit lupa kepada Quran, lupa kepada Sunnah, maka akhirnya tidak dapat bertahan. Jadi pengajaran kepada kita sangat jelas tentang kepentingan Quran dan Sunnah ini, ya, bahawa kalau kita tidak mengikut Quran dan Sunnah, maka bukan kita sahaja tidak menjadi orang Islam yang baik, tidak menjadi Muslim yang baik, tetapi kita juga tidak dipandang tinggi. Kita tidak akan menjadi pemimpin yang sustainable, yang istiqamah, yang boleh kekal, kita kata, ya. Jadi inilah perkara yang sangat penting tentang apa yang kita cuba buat. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat kecil yang kita buat di USIM ini, ya. Dan kita mengharapkan perkara ini dapat dikembangkan lagi, ya, tentang skim insentif ini dapat kita perluaskan lagi. Dan kita semua ini bukan sahaja baca Quran, tetapi juga hafal dan faham, ya, dengan tafsir-tafsir yang betul, ya. Bukan itu sahaja, kita amal juga apa yang diajar oleh Quran ini, dan kita terus beristiqamah dengan amalan kita itu, ya. Jadi itulah intipati kepada apa yang kita cuba buat pada hari ini. Di dalam USIM kita cuba memperkukuhkan lagi usaha kita ini, ya. Yang pertama sekali, selain daripada skim ini yang kita telah buat sejak tahun lepas lagi, ya, sebenarnya perancangan itu lama, tapi pelaksanaan itu memakan masa kerana kita harus membuatnya lebih teliti supaya ianya dapat diterima oleh masyarakat, ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kita ada pada hakim kita, barisan hakim daripada luar USIM, juga daripada dalam USIM, ya. Ini kita buat dan kita adakan ujian-ujian saringan dan penilaian. Ini perkara yang perlu kita buat. Dan di samping itu kita perkukuhkan lagi, selain daripada fakulti pengajian Quran dan Sunnah yang ada, kita tubuh lagi Institut Kefahaman Quran dan Sunnah ini, ataupun singkatannya IQ, Institut Quran, ya. Dengan skop tugasnya ialah untuk memasyarakatkan Quran dan Sunnah, supaya Quran ini difahami, supaya orang dekat dengan Quran, sayang dengan Quran, ya, ya. Memahami isi kandungan dan mengamalkannya. Ini maksud kita untuk memasyarakatkan Quran dan Sunnah ini, ya. Ini satu tugas besarlah kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mustaqim, ya, untuk menjalankan ini. Tetapi saya percaya ini satu usaha yang murni, Allah Subhanahu Wa Taala akan merestuinya, ya. Dan kita sama-sama memberikan sokongan. Di dalam perancangan itu kita ingin membina satu pusat di dalam USIM ini, pusat Islam, ya. Pada awalnya kita panggil sebagai pusat Islam. Jadi di dalam saja, di dalamnya bukan hanya ada masjid, tempat beribadah, dan tempat kita menjalankan kursus-kursus fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya, tetapi kita ingin adakan satu pusat di mana kita boleh mempamerkan tentang kebesaran keagungan Islam ini, ya. Telah dirancang supaya ada satu seolah macam showcase, pameran, a journey through Islam, ya, berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Misalnya seperti yang disebut misalnya di dalam Ihya Ulumuddin itu tentang kejadian manusia daripada nutfah, iaitu air mani ataupun DNA itu, sehinggalah lahirnya perjalanan itu, dan perjalanan manusia di muka bumi ini perlu kita dedahkan dalam perspektif Islam. Sekarang ini memang kita nampak banyak dalam program-program di TV tentang bagaimana kita kata
kejadian makhluk daripada nutfah itu, air mani, DNA itu sehingga menjadi bayi dan lahir itu ditunjuk di dalam program-program televisyen. Tetapi beberapa perkara kita lihat tidak bertepatan dengan pandangan syarak kita, pandangan Islam kita, dan dia tidak merujuk kejadian ini tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam Ihya Ulumuddin itu, dalam bab tafakur, menjelaskan kita bagaimana tentang kejadian manusia ini, supaya ini menjadi satu pokok untuk kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala daripada perspektif Islam. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, dan ini belum ada. Kita harus adakan itu. Tujuan daripada ini kita lebih faham tentang Islam, lebih mudah dapat akses maklumat-maklumat berkaitan dengan Quran ini, ya, dan akidah kita akan menjadi lebih tebal lagi. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi sama-samalah kita menjayakan ini, ya. Kalau ada apa juga bantuan yang boleh diberikan untuk kita membangunkan pusat Islam ini, silakan saja, kita amat alukan, ya. Jadi begitulah sedikit seberengkas tentang majlis pada hari ini, dan sedikit penerangan apa yang cuba USIM sebagai sebuah universiti sains Islam Malaysia untuk kita memajukan, mensejahterakan umat Islam, dalam masa yang sama mengembalikan martabat sanjungan terhadap Islam oleh masyarakat-masyarakat lain selain daripada orang Islam. Itu yang kita cuba laksanakan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, izinkan saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dengan program ini, khususnya kepada pihak Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah yang pada awal lagi yang telah memulakan program ini, dan diteruskan dengan Institut Kefahaman Quran dan Sunnah, ya, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat, ya, termasuk para panel hakim, ya, khususnya Tuan Haji Muhammad Muhsin Sheikh Ahmad, Ketua Pusat Pendidikan As-Sa'idiyah, dan juga Encik Usamah Muhammad Muhsin, ya, selaku panel hakim dalam pengujian pada kali ini, dan juga semua yang telah memberikan sumbangan. Kepada semua hadirat yang hadir pada pagi ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, kerana dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak semua ini memberikan semangat kepada saya dan rakan-rakan lain di USIM, ya, untuk meneruskan usaha ini, ya. Ini satu perkara yang sangat memberangsangkan. Jadi itu saja. Jadi saya dengan kesempatan ini dengan penuh insaf dan tawaduk rasmikan majlis penyampaian skim insentif hufaz Quran Hufaz USIM kali kedua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan persembahan multimedia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Muhsin Datuk Haji Ahmad dan Saudara Muhammad Farun Naim bin Yaakob mengambil tempat yang disediakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk soalan pertama daripada Suratul Kahfi juzuk 15 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sila ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Bersedia untuk soalan kedua dari surah At-Tahrim juz 28 ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Sila ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Muhsin Dato' Haji Ahmad dan saudara Muhammad Farhan Naim bin Yaakob atas simulasi yang dijalankan.
kini tibalah saat yang ditunggu. Penyampaian skim insentif Hufaz Quran Hufaz USIM kali kedua kepada para peserta yang telah berjaya dalam majlis urujian Hufaz Quran skim insentif Hufaz Quran Hufaz USIM kali kedua. Dengan itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, dengan diiringi yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif dan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Adnan bin Muhammad Yusuf mengambil tempat yang bagi menghargai sumbangan para hakim yang telah menghakimi majlis perujian skim insentif Hufaz Quran Hufaz USIM kali kedua. Majlis dengan segala hormatnya menjemput wakil panel hakim yang berbahagia Tuan Syekh Muhsin Datuk Haji Ahmad bagi menerima cenderahati dan sigil penghargaan. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif, Pengarah Institut Kefahaman Quran dan Sunnah, bagi menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, sebagai tanda penghargaan daripada pihak pengundur majlis penyampaian skim insentif Hufaz Quran kali kedua. Persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.